Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Para jemaah muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Sama-sama kita sekali lagi memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita pada kesempatan ini saya berkongsi sedikit tazkirah yang berkaitan dengan kitab hadis Qudusi yang kita baca khususnya di surau Al-Hidayah, surau Jumaat di Saujana Utama. Baik, kesinambungan daripada hadis yang kita baca pada hadis yang ke-6 pada temuan lalu, iaitulah yang menceritakan tentang hadis ini menganjurkan kita supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala nikmat. Jadi para ulama telah menggariskan bagaimana syukur ini dia terbahagi kepada dengan berbagai-bagai jenis. Ada yang para ulama menganjurkan syukur ni ada 3. Yang pertama syukur fa'li, syukur qalbi, syukur lisani. Baik, bila kita sebut syukur qalbi, makna dia syukur dengan hati kita. Makna dia hati kita bila ataupun Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan sesuatu ujian, musibah, sebagaimanakah kita mensyukuri dengan segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh yang kita sedang lalui pada hari ini, iaitulah dengan COVID-nya, dengan berbagai-bagai lagi, di mana hati kita berlapang dada dengan segala nikmat yang Allah, dengan segala ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada kita. Maka dengan sebab itulah kita tahu, kita terkesan bagaimana banyaknya para jemaah-jemaah yang menghadapi situasi bagaimana keadaan orang-orang yang diberhentikan kerja dan seumpama dia. Jadi di kala itulah bagaimana kita dituntut supaya Allah supaya pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita ni pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi jalan kepada kita untuk kita nak meneruskan kesinambungan hidup kita di atas dunia ni. Sebab apa? Selama ini Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi berbagai-bagai bentuk kenikmatan kepada kita Subhanahu Wa Taala. Mungkinlah Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kepada kita semua. Sebab itulah sesuatu yang berlaku kepada kehidupan manusia ni, sama ada zaman dahulu ataupun zaman sekarang, ataupun ialah yang kita sedang lalui, hendaklah kita mikir apakah kesilapan-kesilapan yang telah kita lakukan, dan cuba kita tengok apakah solusi yang boleh kita menyelesaikan masalah ini. Jadi sebab itulah hati kita ni, pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka sebab itulah bila hati kita ni bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situlah akan timbulnya syukur qalbi kita, hati kita, di sebalik apa juga yang Allah Taala bagi timpakan ujian dan juga musibah kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, syukur fa'li, perbuatan kita. Sebab itulah perbuatan kita ni, sebagai contohlah kita dapat nikmat. Sebelum ni ada yang dalam keadaan kita dapat, contohlah kita dapat BPN kan. Dapat BPN. Biasa tak berapa ramai agak yang dapat BPN, berapa ramai tak yang dapat rezeki, berapa ramai yang dapat bonus. Biasa tak kita buat sujud syukur? Itu makna dia kita punya fi'li, perbuatan kita. Yalah, sujud syukur ni tuan-tuan tidak ada bacaan-bacaan yang khusus, kan. Dia nak melambangkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kalau kita bertanyalah seumur hidup kita ni, bila Allah Taala kurniakan nikmat, berapa kali kita buat sujud syukur, tuan-tuan? Berapa kali kita buat syukur? Jadi sujud syukur ni, kalau kata Imam Al-Ghazali, kalau boleh sujud syukur ni tiap-tiap hari kita buat. Sebab apa? Sepanjang hari kita telah menggunakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada pagi kita bangun pagi, alhamdulillah air pun ada, alhamdulillah kita dapat bernafas lagi, alhamdulillah. Berapa kali kita buat sujud, berapa kali kita buat sujud syukur. Jadi sebab itulah sujud syukur ni tidak ada bacaan-bacaan yang khusus. Cuma Imam Asy-Syafi'i meletakkan
kita ada, apa ni, wajib ada air, ada wuduk kan, kemudian menghadap ke arah kiblat. Tapi ulama-ulama lain, yang setakat pembacaan saya, tidak ada bacaan-bacaan yang khusus, tidak perlu ada wuduk dan tidak perlu ada menghadap ke arah kiblat. Dia menunjukkan bagaimana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kalau saya bawa jemaah-jemaah haji, kadang-kadang kan, setelah selesai, melontar jamratul, ketiga-tiga jamrah pada hari tasyrik selalu dia lah. Dah selesai semua kerja-kerja haji, terutama sekali di Arafah dan di Mina. Makna lepas melontar tu kita buat sujud syukur nak melambangkan, kesempurnaan ibadat haji kita tersebut. Jadi sebab itulah nak menggambarkan bagaimana syukur, fi'li, perbuatan kita. Maknanya perbuatan kita ni dengan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala, kurniakan kepada kita. Jadi sebab itulah syukur perbuatan kita ni makna dia dengan apa yang Allah Taala bagi kepada kita. Sebagai contohlah dengan, harta sebagai contoh. Sebab itulah Nabi menganjurkan kepada kita dalam urusan dunia ni, bab reta ni kita kena tengok orang di bawah. Tapi dalam urusan akhirat kita tengok orang di atas. Contoh, kita di atas dunia alhamdulillah kalau kita pergi surau lah sebagai contoh, kalau kita pergi surau, tuan-tuan sekalian, alhamdulillah ada yang naik kereta sebagai contoh. Ya bersyukur alhamdulillah, alhamdulillah ada kereta. Jiran aku sebelah rumah naik motor saja. Yang kata naik motor, alhamdulillah ada juga motor. Jiran sebelah rumah naik basikal dia. Sebab itulah orang naik kereta jangan tengok orang naik, orang yang naik kereta ataupun orang yang naik motor, jangan tengok orang naik kereta, tengok orang naik basikal. Yang naik basikal jangan tengok orang naik basikal, tengok orang jalan kaki. Yang jalan kaki jangan tengok orang yang, boleh jalan, tengok orang yang tak boleh jalan. Yang tak boleh jalan jangan tengok orang yang tak boleh jalan, tengok orang yang dah jalan. Itu masa kita lah kan. Jadi nak ceritakan bagaimana dalam urusan dunia ni kita tengok orang di bawah kita. Tetapi dalam urusan akhirat kita kena tengok orang di atas. Allahu Akbar, dia ni sibuk, seorang yang banyak urusan tetapi kesibukan dia masih lagi ada masa dia menghabiskan membaca Al-Quran. Sebab tu ini yang berlaku kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sibuk macam mana pun, satu hari dalam setengah riwayat menyebut 10 juzuk Al-Quran dia baca. Sibuk macam mana pun, tiap-tiap malam dia akan jumpa ulama untuk bertanyakan kepada dia tentang urusan pentadbiran negara dia, urusan yang berkaitan dengan dunia dia, urusan yang berkaitan dengan ibadat dia. Tuan-tuan para hadirin yang mati sekalian, maka sebab itulah bagaimana kita dituntut paling kurang sebelum kita tidur, kita sujud syukur kepada Allah sebagai, kita kena perbuatan kita. Itu yang ketiga. Yang ketiga iaitulah syukur dalam bentuk, lisani. Lisan ni makna dia, lidah kita. Lidah kita ni, mulut kita ni bercakap tau perkara-perkara yang boleh mendatangkan manfaat kepada orang lain. Sebab tu lidah yang Allah Taala bagi ni, Nabi sebutkan berhati-hati apa yang ada di antara hidung dan dagu kamu. Apa yang ada di antara hidung dan dagu kamu, iaitulah lidah kita. Lidah kita ni ikut apa sedap kita nak cakap. Kalau sesuatu yang kita petik tu orang lain boleh tompang manfaat dia, maka banyaklah pahala yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Tetapi sebaliknya, lidah yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, kita boleh bawa ucapan fitnah, kita boleh membawa kepada keadaan suasana yang tidak baik, maka tunggulah akibatnya. Yang akibatnya bukan sekadar dosa, tapi menyebabkan lidah kamu itu menyebabkan kamu terperosok ke dalam api neraka. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi lidah lisan kita ni yang ikut sedap apa kita nak bercakap ya. Dan sebab itulah banyak hari ni ucapan-ucapan, percakapan-percakapan yang boleh membawa kepada keadaan suasana yang tidak baik. Ucapan fitnah. Sebab itulah Islam tak bagi kepada kita al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosa daripada membunuh. Maka sebab itulah kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita lidah ini, dan lidah kita ni akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita baca dalam surah Yasin kan, bagaimana al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini aku kunci sekuat-kuatnya mulut kamu. Wa tukallimuna aydihim,
tangan kamu akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kamu akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang kamu perbuat di atas dunia ni. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah sekalian taala, jadi hadis ini yang kita baca ni menceritakan supaya kita ni dianjurkan supaya bersyukur kepada terutama sekali nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar sekali, iaitu nikmat Islam dan iman. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 yang selalu kita baca, Allah Taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kan, jadi dia kata kalau Muhammad, dia kata sekiranya kamu bersyukur, nescaya Allah Taala tambah kepada kamu. Wala in kafartum, sebaliknya kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah ini amatlah apa dia. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita apa dia? Syukur ni maksud dia apa? Syukur ni maksud dia dengan nikmat iman dan Islam. Sebab apa? Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum, sekiranya kamu bersyukur. Bersyukur ni mana dia merujuk kepada iman dan Islam. Wala in kafartum, tetapi kebaliknya kamu kufur, kamu benda dia iman lawan dia kufur. Jadi ayat ini menceritakan tentang bagaimana syukur ini iaitulah syukur yang berkaitan dengan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Sebab apa? Wala in kafartum, sekiranya kamu kufur. Lepas ayat tu syukur kemudian disebut kufur. Makna dia kufur ini lawan dia kawannya beriman. Jadi makna dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ketika itulah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala gandingkan syukur ni dengan kufur, makna dia merujuk kepada nikmat iman dan juga nikmat Islam. Jadi kita sama-sama kita mensyukuri apa yang kita sebut tadi, apa yang kita kongsikan tadi, 3 perkara: syukur fi'li, syukur qalbi dan syukur lisani, dan yang paling besar itulah syukur kita dengan nikmat yang Allah Taala bagi, itu nikmat iman dan nikmat Islam. Jadi mudah-mudahan kita juga diberi manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita melaksanakan syukur sebagaimana yang telah kita kongsikan bersama. Renung-renung dan fikir-fikirkan bersama, mudah-mudahan dia ada manfaat kepada kita semua. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.